Kesempurnaan akan masalah-masalah menghilangkan najis. Jikalau kena najis benda yang cair yang lain daripada air. Benda yang cair tapi yang lain daripada air. Adapun air ni kita dah maklum, air ni kalau sampai 2 kolah, maka sekiranya kalau masuk najis, maka tidak menajiskan, oleh najis itu akan air yang sampai 2 kolah. Tetapi kalau air yang tak sampai 2 kolah, sekiranya kalau masuk najis, tu maka air itu jadi mutanajis. Tetapi apabila kita kumpulkan sehingga sampai 2 kolah, artinya kita ambil masuk di dalam air yang sampai 2 kolah, maka air yang tadi tu boleh jadi suci balik. Macam air dalam perigi, air dalam perigi tu musim kemarau tu dia tak sampai 2 kolah. Ada air dalam perigi itu musim kemarau, air tak banyak, dia tak sampai 2 kolah. Tiba-tibanya masuk najis. Apabila masuk najis, maka air dalam perigi itu jadi air mutanajis. Maka kita tunggulah, tunggu hujan datang ke, maka apabila datang hujan, air hujan masuk dalam perigi itu sehingga boleh 2 kolah ke atas, maka air itu jadi suci balik. Maknanya air mutlak ni lah, apabila masuk najis ada jalan kita nak menyucikan dia. Ada jalan air mutlak apabila kena najis jadi mutanajis, ada jalan untuk kita nak menyucikan dia, dengan secara kita tambah masuk sehingga jadi 2 kolah. Tambah hingga jadi 2 kolah. Artinya kita ambil campur dengan air yang sudah sampai 2 kolah. Maka ada jalanlah nak menyuci. Tetapi benda yang cair yang lain daripada air, tengok dia katanya, dan jikalau kena najis benda yang cair, benda cair itu yang lain daripada air. Yang cair yang lain lah. Tiada dapat lagi menyucikan dia. Tak ada jalan dah kita nak sucikan dia tu, tak boleh. Tak ada jalan. Maknanya tak ada jalan untuk kita nak bagi jadi suci balik. Tidak ada jalan. Tak macam air mutlak yang kena najis itu ada jalan lagi. Lepas tu benda yang cair tu sama ada minyak. Benda yang cair yang lain daripada air tu, sama ada kena atas minyak, minyak masak atau minyak mana-mana pun, atau cuka atau laban atau lainnya. Nak cakap benda yang kita makan. Tapi kesemualah benda-benda mana sekalipun, minyak mutu, minyak kereta sekalipun, kalau masuk, cumanya kita tak makan, tak sibuk dengan dia lah, suci tak suci pun. Minyak masak, cuka, laban tu susu dan lainnya. Gulai, sup, jus, air kelapa, itulah. Kopi, itu masuk dalam katanya benda cair yang lain daripada air. Apabila masuk najis jadi mutanajis, tak ada jalan kita nak menyucikan dia. Walaupun kumpul sampai 2 kolah sekalipun, tak ada jalan nak menyuci. Kemudian di sini nak dhabitkan cair tu, benda cair tu macam mana? Dia ada berbeza. Cair dengan basah tu lain. Tengok, dia katanya dan dikehendaki dengan cair itu yang lawan beku, yang lawan cair tu beku. Lawan bagi cair itu beku. Macam minyak. Minyak tu ada minyak yang cair, ada minyak yang beku, minyak masak. Ada minyak yang cair, ada minyak yang beku.
Maka di sini cair, yang maksud di sini cair yang lawannya beku. Iaitu apabila diambil daripadanya sepotongnya, tiada bertangkup rata yang tinggalnya. Yakni tiada pendah tempatnya dengan hampir. Dengan hampir tu dengan cepat pada masa yang dekat-dekat. Masa cepat. Tengok. Iaitu yang beku. Kembali situ dulu. Yang beku. Apabila diambil daripada yang beku, sepotongnya, kita ambil satu potongan, maka tiada bertangkup. Dia tak datang jadi bertangkup rata. Yang tinggal yang kita lebih pada kita ambil. Yakni tiada penuh tempat dengan hampir dengan masa yang dekat-dekat. Contohnya minyak apa? Minyak sapi tu. Minyak yang beku tu. Seperti tega. Itu minyak yang beku tu kalau dalam kopi, yang duduk dalam kopi dia tu, apabila kita cebok ambil dengan ambil sudu masalah. Kita ambil dia dengan sudu, korek dengan sudu, maka apabila selepas pada kita ambil satu potongan, satu sudu ke masalah, atau yang kita potong dengan pisau tu, maka yang lebih lagi tu dia tak datang bersambung. Dia tak jadi rata, tiada memenuhkan tempat dengan secara hampir. Maka itu dikatakan benda beku. Tengok. Sikit lagi, dia katanya, dan yang cair itu lawannya lawan beku. Iaitu manakala mengambil suatu daripadanya bertangkup rata yang tinggal dengan bersegera. Tengok air tu, kuah sup tu apabila kita cebok naik satu sudu, maka yang tinggal kat mangkuk tu dah jadi rata. Dia tak macam minyak yang beku. Apabila kita korek dengan sudu tu, maka apabila kita akad naik tu, jadi berlubang lah. Dia tak jadi sambung balik. Dia tak jadi rata balik. Maka begitu dikatakan benda beku. Itu jadi dobit begitulah. Lepas tu jadi rata tu dengan bersegera. Tak pakai masa lama. Kalau begitu macam minyak. Minyak ni setengah-setengah minyak tu, lebih-lebih lagi minyak yang buat daripada kelapa, kelapa santan ni, setengah tu beku. Kalau musim sejuk tu katanya pagi-pagi tu dia dalam botol kaca tu, kalau pagi-pagi tu dia sejuk, maka dia jadi beku. Beku sangat. Apabila kita nak guna tu kita korek dengan sudu. Maka jadi berlubang, dia tak datang, jadi rata balik. Tapi ada setengah tu kalau apabila tengah-tengah hari sikit, dah lembut sikit. Maka sekiranya kalau kita, dia tak jadi beku, betul-betul beku dah lah. Tetapi apabila kita cebok dengan sudu tu, maka masih jadi berlubang. Tunggu setengah jam, dia akan rata balik. Sebab dia tak ada beku sangat, tak cair sangat. Maka itu dimasuk dalam kata benda yang beku. Jadi maknanya dobit yang cair ni apabila kita cebok naik, dia sambung balik. Jadi rata balik dengan masa yang cepat. Itunya. Jadi itulah dobit bagi benda nak tahu benda ni masuk dalam benda beku ke atau nak masuk dalam benda yang cair. Maka sekiranya kalau masuk benda yang cair, maka apabila masuk najis tu tidak ada jalan untuk nak menyucikan dia. Tetapi kalau yang beku, itu adalah cara dianya. Tengok dalam hadis dulu. Kerana adalah ditanya akan Nabi SAW daripada tikus yang mati di dalamnya. Jadi satu ketika tu sahabat Nabi SAW ada tanya Nabi,
tentang pasal tikus mati di dalam minyak. Biasanya waktu malam tu dia masuk dalam minyak. Apabila tengok pagi esok, tengok tikus dah mati di dalam minyak. Maka macam mana minyak tu nak buang kan tak nak buang? Apabila masuk tikus, kalau masuk tikus tak mati tu tak menajis sebab tikus suci. Kalau hidup tu suci kan, tapi bulu dia tu najis lah. Tapi ni masalahnya tikus dah mati maka jadi bangkai. Maka sabda Nabi, in kana jamidan fa'alquha wa hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu wa fi riwayatin fa'ariquhu. Sekali lagi, in kana jamidan fa'alquha wa hawlaha wa in kana ma'ian fala taqrabuhu wa fi riwayatin fa'ariquhu. Terjemahnya, jika ada ia minyak tu beku, ada tengok pagi, kita waktu pagi tengok dalam minyak tu ada tikus yang mati, tetapi minyak tu yang beku. Tengok minyak tu beku, maka buang kamu akan tikus yang mati. Tengok minyak tu beku, atas pada minyak yang beku tu ada bangkai tikus yang mati, maka buanglah tikus. Bangkai tikus tu kita buanglah. Apabila kita buang tikus, lepas tu tempat yang kena bangkai tikus tu dan barang yang pada kelilingnya tu wahaulah, dan barang yang ada pada kelilingnya, keliling bangkai tikus. Jadi mana kita ambil tikus, buang. Lepas tu kawasan yang kawasan tempat yang kena bangkai tikus tu, sekeliling dia tu kita buang juga. Kita buang dengan sudu lah. Korek. Kita buang. Lepas tu yang tinggal lagi suci. Jadi kita buang tikus, lepas tu buang barang sama dengan dia. Begitu juga kalau tak cicak, minyak dia beku, jatuh tak cicak di atas minyak yang beku, kita buanglah tak cicak. Lepas tu bekas yang kena tak cicak tu kita buang juga. Sikit sajalah. Tak payah buang semua. Dan jika adanya minyak, itu salah. Dan jika adanya cair, bukan air. Cair, bukan air. Kita ubah jadi cair. Dan jika adanya minyak cair. Macam minyak kita sekarang tu, minyak masak. Kita sekarang tu, itu apa dia? Cair lah sekarang. Banyakkannya. Dan jika adanya minyak tu cair, maka jangan kamu hampir akan dia. Jangan, maknanya jangan guna, jangan ambil makan begitu dah. Maka jangan kamu hampir akan dia, akan minyak. Bukan tak boleh masuk dekat. Mana jangan ambil makan.
Maknanya tak boleh nak guna dah lah. Nak tak bukan tak boleh nak makan lah. Nak buat masak, nak apa tu tak boleh. Nak goreng-goreng apa pun tak boleh. Dan pada satu riwayat yang lain, riwayat-riwayat yang lain, maka tumpah olehmu akan dia mana? Tuah. Tumpah mana buang lah. Niat. Dah. Maka maknanya sebab kita dah tak boleh nak makan. Sebab apa? Sebab dah jadi mutanajis. Nabi suruh buat apa? Tumpahkan. Buangkan minyak itu. Maka jikalau dapat tengok satu, maka kita perhatikan pada hadis ini pada masalah pada Nabi katanya buangkan minyak yang cair tadi yang kena najis tikus yang mati itu buangkan. Nah,
Haji, batalkan jalan kelas. Ada masalah. Puan Rana, saya tutup lah ya. Akan dapat duit sokongan tambahan. Jikalau Ya, batal jalan Okey, kelas okey, ya. okey. Okey, okey. Ya Tuan Haji, minta ulang balik besok boleh tak subjek hari ni? Ya, Mustahak insyaAllah. kan? Saya minta ulang. Saya minta Baba ulang balik ya. Minta maaf ya. InsyaAllah. Ya Tuan Haji. No problem. Ni Tuan Haji, Terima Mak kasih. Murah tadi Terima tak kasih. dengar langsung kan? Saya pun tak dapat nak dengar. Fokus. Ya betul tu. Abang, Najis Murah 7 kali dan 3 kali tu tak dengar kan tadi? Betul. Saya pun tak dengar. Okey, tak apa. Terima kasih Dan ya. cair tu dah dengar dah. Ya. Tapi terputus-putus kita rasa tak puas. Ya. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi esok insyaAllah. Terima kasih Terima Maulana. Okay, terima kasih semua. Okey.